Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Baik. Pada pagi ini saya ingin menjabarkan secara ringkas ataupun membuka satu kepahaman tentang ayat Quran daripada surah An-Nahl. Ada sebut An-Nahli, tapi kalau yang sebenarnya An-Nahl, ayat 43. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya, dan tidak kami utuskan sebelum engkau laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, dan bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Itu terjemahannya secara umum, bukan skala secara harfiah. Harfiah tu kita kena satu-satu lah. Baik, apakah maksud ayat ni? Kita ambil keseluruhan dulu ayat ni. Allah Ta'ala kata, tidaklah kami utuskan sebelum engkau. Siapa sebelum engkau tu? Engkau tu ialah Nabi Muhammad. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, tidak kami utuskan sebelum engkau, wahai Muhammad, laki-laki yang kami beri wahyu, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Dan bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Baik. Siapakah laki-laki yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, dalam ayat ini? Itu laki-laki yang diberi wahyu. Tak lain tak bukan adalah Nabi dan Rasul. Siapakah Nabi yang Rasul yang terdekat sebelum Nabi Muhammad? Iaitu Nabi Isa dan Nabi Musa. Yang terdekat. Yang jauh tu Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Lut. Jauh. Kita ambil yang terdekat. Maka Nabi yang terdekat adalah Nabi Isa dan Nabi Musa. Disebut juga Nabi bagi kaum Nasrani dan Yahudi. Nabi Isa kepada orang Nasrani dan Nabi Musa kepada orang Yahudi. Nabi Isa diberi kitab Injil. Nabi Musa diberi kitab Taurat. Maknanya di kitab yang asli, yang asli. Bukan yang sekarang ni, bukan. Yang sekarang ni Bible tu bukan kitab yang asli. Termasuk juga Talmud, bukan kitab yang asli. Yang dimasukkan Injil dan Taurat itu yang asli. Maka disambung oleh ayat ni, bertanyalah kamu kepada ahli zikir jika kamu tak mengetahui. Secara keseluruhan ayat ni maknanya mengatakan, jika kamu tidak tahu, la ta'lamun, ta'lamun, la ta'lamun, maka bertanyalah kepada ahli zikir. Apakah maksud ahli zikir ni? Ikut konteks seluruhan ayat. Ikut konteks seluruhan ayat, Allah Ta'ala perintah, kalau kepada Nabi Muhammad, kalau kamu tak tahu, tanyalah kepada ahli zikir. Bermakna tanyalah kepada orang Yahudi dan Nasrani yang memegang kitab asli. Ikut konteks seluruh ayat, daripada mula sampai ke akhir. Tanyalah kepada Yahudi dan Nasrani yang memegang kitab Taurat. Tetapi adakah Yahudi dan Nasrani sekarang ni memegang kitab Taurat yang asli? Tak ada. Dalam Quran banyak mengatakan Yahudi dan Nasrani telah mengubah kitab Injil dan Taurat. Disebut dalam Quran, pendeta-pendeta mereka menulis dengan tangan-tangan mereka dan mendakwa ia dari Tuhan. Jadi
Bolehkah Nabi merujuk kepada ahli zikir, merujuk kepada Yahudi Nasrani? Tidak. Tak boleh. Jadi ayat itu begitu. Jadi maknanya, kalau merujuk tentang agama, tentang tauhid kepada Yahudi Nasrani, tak boleh. Kerana kita tengok ya, Nasrani dah mempertuhankan tiga Tuhan. Percaya kepada tiga, dia orang percaya kepada tiga Tuhan. Dia tak boleh rujuk. Tetapi secara umumnya ayat ini mengatakan la ta'lamun, jika kalau kamu tidak mengetahui. Ya, dia tidak menghususkan sesuatu, tidak khususkan ke agama ke, ya, ini ke itu ke tak. Dia tak menghususkan, dia tak sebut la ta'rifun ataupun khususun, tak. Dia sebut la ta'lamun. Jadi umum. Umum. Jadi boleh kita tanya kepada Yahudi Nasrani perkara-perkara yang tidak bersangkut dengan agama. Contohnya tentang ilmu dunia, tentang ilmu matematik, tentang ilmu sains. Boleh, tak ada masalah. Kita pun orang Islam pun belajar di Universiti Barat juga, tentang engineer, tentang kaji bintang, tentang macam-macam lah. Mereka tu orang Kristian kan, walaupun mereka tu bukan ahli kitab yang asli, boleh rujuk. Boleh rujuk kerana la ta'lamun tu umum. Umum. Itu ikut konteks ayat. Jikalau kamu tidak mengetahui la ta'lamun, rujuklah kepada ahlinya. Rujuk kepada orang yang mengetahui. Ya. Kerana ayat di atas tu menceritakan tentang laki-laki yang diturunkan oleh yang diutus, yang diberi wahyu. Yang kitab yang asli. Ya. Ikut konteks ayat boleh. Tak ada masalah kita bertanya. Asalkan bukan tentang agama. Kalau tentang agama tak boleh. Kerana mereka telah mengubah, menulis kitab dengan tangannya, mereka mendakwa dari Tuhan. Mendakwa dari Tuhan. Okey. Kita khususkan balik pula kepada ayat yang di bawah. Fas'alu ala zikri. Ya. In kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Seperti saya katakan tadi, la ta'lamun itu umum. Umum. Dia tidak ada kata khususun. Tak ada. Ataupun la ta'rifun. Ya. Dia sebut la ta'lamun, umum. Baik. Kita tengok pada diri kita. Ya. Apa maksud tidak mengetahui? Makna tidak mengetahui tu la ta'lamun tu bermakna kita tidak tahu. Bodoh, sama ada bodoh ataupun jahil, ataupun orang kita kata bangam. Itu maksudnya tidak tahu. Bila kita tidak tahu, kita akan bertanya kepada ahlinya. Contoh, kalau saya tak tahu tentang ilmu fiqah, saya bertanya kepada ahli fiqah. Kalau saya tak tahu tentang tauhid, kita tanya dengan ahli tauhid. Kalau saya tak tahu dengan ahli tasawuf, ilmu tasawuf, saya akan bertanya kepada ahli tasawuf. Tok guru tauhid, tok guru fiqah, tok guru tasawuf, ataupun ustaz-ustaz. Maka maksud ahli zikir itu adalah orang yang mengetahui. Ya. Sebab apa? Dia berkaitan dengan la ta'lamun. Ya, baik. Kita tengok pula kalimah ahli zikir tu. Apakah maksud ahli zikir? Ahli ni maksudnya kalau kita terjemah secara umum lah, orang yang berkecimpung dalam bidang dia. Ya, itu ahli. Orang yang pakar, itu ahli. Kalau disebut dengan ayat tu ahli zikir, maknanya orang yang pakar tentang zikir. Apakah makna zikir? Zikir itu maknanya sebut, ya, ataupun ingat. Zikron itu sebut. Tazakkarun, tazakkar itu ingat. Dua-dua pun sama. Ya. Orang yang sentiasa menyebut la ilaha illallah, sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa menyebut nama Allah,
itu pun ahli zikir. Orang yang ingat kepada Allah, ya, dia tidak sebut. Dia tak sebut di mulut, lidah, hati, tak sebut apa-apa kalimah, tapi dia sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa dia ingat Allah memerhatikan dia, itu pun ahli zikir. Itu pun ahli zikir. Dalam konteks ayat tadi, fas'alu ahli zikir in kuntum la ta'lamun. Jikalau tidak mengetahui, ambil sampai ujung, jangan ambil sekat. Jangan kita tafsir ahli zikir itu saja. Kita sambung sampai ujung, la ta'lamun. Yang pertama, ahli zikir ni adalah orang yang ingat menyebut Allah, orang ingat kepada Allah. Ya. Apakah ciri-ciri orang yang ingat kepada Allah, orang yang sebut kepada Allah? Orang yang sentiasa ingat kepada Allah. Ciri-cirinya, mereka ni adalah orang yang berilmu. Kenapa? Nak kenal Allah, nak tahu beribadah, nak tahu akhlak diri, mesti dengan ilmu. Nak tahu macam mana cara mengingat Allah, nak tahu macam mana cara berzikir, mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Nak taat kepada Allah, mesti dengan ilmu. Nak bersifat dengan segala sifat kebaikan, keburukan, ataupun menolak keburukan, mesti dengan ilmu. Jadi maknanya ahli zikir ini orang yang perfect. Perfect zahir dan batin. Ilmu zahir, ilmu batin. Tahu. Ya? Walaupun di zaman ini jarang kita jumpa orang macam tu. Melainkan mufti yang sufi. Ya? Melainkan mufti yang faqih yang sufi. Yang tahqiq. Orang biasa jarang. Tetapi boleh dikatakan ahli zikir itu jika mereka sekadar tahu yang fardu ain, dan mereka kuat berzikir, kuat ingat kepada Allah, taat kepada Allah, itu ahli zikir. Dalam konteks daripada ayat fas'alu sampai la ta'lamun. Kerana ayat wujud tersebut la ta'lamun. Jadi kita bertanyalah kepada ahli zikir ini. Dan kata lain, jikalau saya tak tahu ilmu fiqh, saya cari ahli zikir, dia akan menerangkan tentang fiqh. Jikalau saya tak tahu tentang tauhid, saya cari ahli zikir, dia akan menerangkan tentang tauhid. Dan jikalau saya tak tahu tentang ilmu tasawuf, saya akan cari ahli zikir dan dia akan menerangkan tentang tasawuf. Kerana apa yang saya sebut tadi, ahli zikir ni adalah orang yang mahir tentang Allah, tentang ibadah, tentang akhlak. Itu ahli zikir. Jikalau ahli zikir dia selesai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia jahil. Jahil ambil wuduk pun tak tahu. Ya, syarat-syarat sah wuduk pun tak tahu. Ya. Syarat tak tahu membezakan antara rukun dan syarat. Boleh kata kita katakan itu ahli zikir? Tak boleh. Kerana maksud ahli zikir itu orang yang tahu semua. Tahu menyebut Allah, tahu mengabdikan diri kepada Allah. Dan ingat kepada Allah. Zikron, tazakkar. Zikron ingat, tazakkarun orang yang zikron itu menyebut, orang yang menyebut. Tazakkarun itu orang yang ingat. Asal perkataannya zikir. Ya. Jadi maknanya ahli zikir yang dimaksudkan dalam Quran ini adalah orang yang mengetahui, orang yang sentiasa ingat kepada Allah, orang yang sentiasa menyebut Allah. Mana tiga kategori ini disebut ahli zikir. Sentiasa menyebut Allah, ingat kepada Allah, dan taat kepada Allah. Sentiasa hadir hatinya, Allah Ta'ala memerhatikan dia. Ini ahli zikir. Jadi bertanyalah kepada ahli zikir, yang juga sebagai ahli ilmu. Ya, tiga kategori tadi. Ahli zikir, ingat, sebut, taat. Jadi bertanya kepada ahli zikir. Mana maksud ahli zikir itu orang yang mengetahui. Maksud dia. Bukan kita nak ubah. Fas'alu ala ilmu. Tak. Ahli zikir. Bahkan orang yang sentiasa menghafal Quran, sentiasa menilik Quran, sentiasa membaca Quran, sentiasa melihat maksud-maksud Quran, itu pun disebut ahli zikir. Kerana Quran itu, dalam Quran itu disebut
maksud Quran itu adalah zikr. Ini maksud dia. Jadi kita jangan salah faham. Sebab ada yang mengatakan tak ada sebut pun ahlul ilmu dalam Quran, dalam ayat tu. Dia sebut ahli zikir, bukan ahlul ilmu. Ini salah faham. Salah faham. Kerana hujung ayat tu mengatakan la ta'lamun. Jikalau kamu tidak tahu. Kalau tidak tahu, mesti tanya pada yang tahu. Ayat tu penyuruh bertanyalah kepada ahli zikir jikalau kamu tidak mengetahui. Bermakna tidak mengetahui tu, kalau kita tidak tahu, tanyalah kepada orang yang tahu. Maknanya maksudnya ahli zikir itu adalah maksudnya orang yang tahu. Ini jangan banyak salah faham ya. Ada yang mengatakan itu bukan ahli zikir, bukan ahli ilmu. Kerana disebut ahlu zikr, bukan ahlul ilm. Ini salah faham. Mereka tidak mengerti maksud tersirat ya kalimah ahlu zikr. Mereka mengambil mantuk. Tak ada, kita pakai. Jadi nanti tercebur dalam mazhab Az-Zahiri, Daud Az-Zahiri. Ambil ayat, itulah dia. Itu mazhab Daud Az-Zahiri. Jadi kita faham ya. Jadi maksud ahlu zikir itu adalah ahli ilmu, iaitu orang yang mengetahui tentang macam mana cara menyebut Allah Ta'ala, macam mana sebut zikir, macam mana cara menyebut ya. Kalau ahli sufi tu dia ada kaedah dia, ada kaedah dia macam mana sebut, macam mana nak menghadirkan dalam hati. Itu ilmu ya. Ingat kepada Allah, kita nak ingat kepada Allah, macam mana cara nak ingat kepada Allah? Muraqabah, ilmu ya. Jadi macam mana nak taat kepada Allah, macam mana nak solat, macam mana nak mentauhidkan Allah, macam mana nak buang segala hawa nafsu, ilmu. Dengan ilmu. Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut ya, dalam Quran, banyak ayat Quran, Nabi pun menyebut ya, tak sama antara orang jahil dengan orang alim. Tak sama. Dan Allah Ta'ala angkat orang yang alim, orang yang mengetahui, orang berilmu tu beberapa derajat melebihi, tinggi, derajat yang tinggi, jauh pada orang yang jahil. Jadi maksud tanyalah kepada ahli zikir tu, tanyalah kepada mereka yang mengetahui, tanyalah kepada ahli zikir, kerana mereka lah orang yang mengetahui tiga perkara tadi. Tahu macam mana cara nak sebut, tahu macam cara nak ingat, tahu macam mana cara nak taat, lahir batin. Itu maksud dia ya. Ini kena faham baik ya. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.